السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن والصعب إذا شئت سهلا. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Hadirin sajmaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam ni kita dapat bertemu. Tuan-tuan mau sihat tak? Alhamdulillah. Malam ni kita baca bab Sulamul Mubtadi, kita akidah. Kita berhenti di mana? Kau surat 16. Di mana tu? Oh, tajuk baru. Yang saya tanda 14 tak habis lagi kot. Maki Nabi atau malaikat? Belum kot. Atau ia maki Nabi atau malaikat? Yang tu yang saya tanda pada bulan 6. Pasal bulan 7 kita tak ada. 16 bulan 6. Bulan 7 kita tak ada. Sebab bulan 7 korban kot. Baik. Kita baca bab korban. Baik. Jadi kita tengok sikit lagi tuan-tuan, kita nak habis bab ni. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi ulumi fid darain. Kata pengarang, ini kita berada pada bab nawaqidul iman, perkara-perkara yang membatalkan iman. Kita berada di bawah dia ada tiga bahagian kan. Yang pertama kerana i'tiqad, kepercayaan. Kita habis bincang lah. Seperti orang yang mengiktikadkan Tuhan ada dua, kafir. Yang kedua perbuatan. Contoh dia pijak Al-Quran ataupun dia kencing atas Al-Quran. Itu perbuatan kufur. Itu yang kedua. Sekarang kita berada di bahagian yang ketiga, yang paling besar sekali, dan bahagian yang paling menyebabkan ramai orang rosak iman dia, iaitu kerana lidah. Baik, jadi kita sambung sikit kita tuan Abi dah. Baik, kata pengarang, atau ia maki Nabi atau malaikat. Yang ni dia maki Nabi atau malaikat. Jibril, Mikail, dimaki hamun, kufur. Jangan maki hamun malaikat. Rasul lagilah tuan-tuan. Nabi atau malaikat tak boleh. Sebab malaikat ni diiktiraf dalam Al-Quran. Ni satu makhluk yang mulia. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Allah Ta'ala sebut tentang malaikat. Yang ni malaikat tak pernah ingkar pada Allah, dan malaikat buat semua yang Allah perintahkan. Tapi manusia kalau taat pada Allah, manusia lebih tinggi darjat daripada malaikat. Sebab kita taat dalam keadaan kita apa? Melawan nafsu. Malaikat dia tak ada nafsu. Kita taat dalam keadaan kita penat, letih. Malaikat dia tak letih. Dia tak makan, dia tak tidur. Jadi manusia kalau boleh taat pada Allah macam tuan-tuan, ada sakit dan sebagainya, tapi boleh main masjid, betul tak? Mengantuk dan sebagainya. Ketaatan tuan-tuan lebih hebat daripada ketaatan para malaikat. Macam tuan-tuan mengaji ni, tuan-tuan balik, malaikat kalau tuan-tuan dibuka hijab, tuan-tuan akan nampak malaikat-malaikat rahmat menundukkan sayap. Sayap banyak kan? Ditundukkan sayap. Bila tuan-tuan balik, semua pakat turunkan sayap. Redan bima yasna'. Sebab manusia ni sangat redha dengan apa tuan-tuan buat. Mengaji ni bukan senang, susah. Saya pergi banyak masjid tuan-tuan, orang semayang ramai. Bila tak mengaji, hilang tuan-tuan.
Isyak nanti mai balik. Ngaji susah. Walaupun senang. Senang pasal tuan-tuan duduk betul senang duduk. Tengok lepas tu tidur. Tapi susah. Nafsu tak suka. Benda yang senang nafsu tak suka jadi susah. Semayang senang betul semayang senang. Kek sawit susah lagi. Betul tuan-tuan. Mancing susah lagi, mancing. Dengan nyamuknya, dengan macam-macam benda ya. Tapi semayang ramai orang yang pergi mancing, pergi kek sawit tak semayang. Baca Quran senang, betul tak? Balik ni try baca Quran 5 muka surat. Tulang belakang herot lah, rasa gatai belakang lah, pasal nak. Isap rokok berangan, isap rokok belakang rumah berangan. 2 jam boleh. Nafsu bila dia tak suka, dia jadi susah. Nampak tak? Baik, tak apa. Jadi tak boleh tuan-tuan maki malaikat, tak boleh maki rasul, tak boleh. Kufur. Rosak akidah. Saya contoh Nabi ni tak ada orang maki lah. Memang tak ada. Saya tak dengar orang Islam yang maki Nabi ni, memang kufur lah. Pernah saya jumpa satu orang Syiah lah yang maki Nabi. Dia kata Nabi SAW menipu. Pernah saya jumpa orang Syiah sebut lagu tu. Mati dah dia. Dia kata Nabi Muhammad tipu. Saya tak tahu pasal apa. Mungkin pasal Nabi Muhammad memuji para sahabat dan sebagainya. Jadi dia kata Nabi Muhammad menipu. Ini memang kufur tuan-tuan. Satu lagi tuan-tuan yang maki malaikat. Jarang dengar orang maki malaikat ni. Tapi dalam ajaran Syiah dia ada satu malaikat dia benci. Tapi tuan-tuan kalau tuan-tuan kenal orang Syiah ni, dia takkan bagi tahu tuan-tuan, betul tak? Mampu nak bagi tahu tuan-tuan. Dia akan cerita pasal Ahlul Bait, dia akan cerita tentang Hasan, Husin, Ali, Fatimah. Betul tak? Ini bagus. Takat ni bagus. Dia tengok tuan-tuan dah macam percaya lembik tengkuk, baru dia masuk jarum dia. Mula dia nak merepek dia. Yang ni kena rampas lah, Fatimah kena bunuh dengan Sayyidina Umar lah. Cerita daripada syaitan. Bisikan, muhung, riwayat penipu tuan-tuan. Dia tuan-tuan dah lembik tengkuk, dia baru masuk jarum. Macam orang nak pergi rompak bank lah. Bila nak pergi rompak bank, takkanlah awal-awal dia masuk bank, tuan-tuan semua saya nak rompak. Senang lah, orang balas tembak terus. Dia berlakon dulu, betul, seolah-olah nak masuk duit ke, betul tak? Berlakon buat-buat tanya lah, betul tak? Dia tengok ada peluang, baru dia bertindak. Sama lah ajaran sesat pun, begitu je. Modus operandi dia sama je. Banyak orang dia tak kenal ajaran tu, dia terpedaya, terikut. Orang yang mengaji tahulah. Jadi tuan-tuan, dalam ajaran Syiah ni dia agak tak suka dengan satu malaikat. Tuan-tuan rasa malaikat apa? Dia tak suka. Ya, Jibril dia tak suka. Dia memang benci. Tapi tuan-tuan jumpa kat kedai-kedai mana, kok jumpa kat Semanggui, kok lah, dia takkan cakap. Betul tak? Dia takkan cakap. Tapi dia tak segan silu maki hamun sahabat. Itu ada. Isteri Nabi. Tuan-tuan dengar ada maki hamun sahabat isteri Nabi tu saduk layan tuan-tuan. Saya beberapa kali jumpa ngarut hadis yang puji Ahlul Bait ambil. Hadis yang puji sahabat buang. Perangai Yahudi. Tu saduk layan. Buang masa. Baik, jadi tuan-tuan, kenapa dibenci Jibril? Sebab dia dakwa. Ini pun ada. Hatta di Semanggui pun ada yang dakwa macam tu. Dia dakwa Jibril ni silap bagi dia wahyu. Sungguh tuan-tuan. Cuma dia takkan bagi tahu tuan-tuan lah. Kalau dia bagi tahu tuan-tuan, nak tahu tak Jibril ni silap bagi wahyu, sepatutnya Sayyidina Ali. Kita kata ni memang sesat lah. Dia sebut lagu tu. Jadi dia agak geram dengan Jibril. Pasal apa? Hang patut bagi wahyu kat Sayyidina Ali, yang bagi kat Muhammad. Pasal apa? Bagi kat Nabi Muhammad. Sayyidina Ali tu yang Nabi. Hang silap. Bohong tuan-tuan. Siapa yang dakwa lagu ni, maaf cakap tuan-tuan, ini kufur. Kafir bil ijma', dengan sepakat seluruh orang Islam. Macam mana Sayyidina Ali jadi nabinya? Dalam Quran pun ada surah Muhammad. Betul tak tuan-tuan? Dalam Quran pun sebut nama Nabi Muhammad, wa ma Muhammadun ahadim rijal kewalakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Jelas Quran sebut tidak ada Muhammad kecuali ayah kepada seorang lelaki di kalangan kamu. Ini Nabi Muhammad tidak ada zuriat.
semua meninggal kan, yang anak lelaki ni. Walakin Rasulullah, Muhammad itu Rasulullah dan Nabi yang penutup. Kok celah mana yang Ali Nabi? Tu yang dia kata apa? Dia kata Jibril silap. Yang kedua, takkanlah silap, wahyu ni bukan turun sekali. Betul tak? Bukan main Quran sekali boom seketui, bukan. Quran main sikit-sikit. Selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, ataupun orang genapkan orang kata 23 tahun. Takkanlah selama 23 tahun Jibril duduk silap saja. Silap. Allah. Quran sebut nazala bihir ruhul amin. Yang bawa wahyu ni Jibril yang amanah, tak khianat, tuan-tuan. Dia punca dia yang Syiah sebenar dia lagu ni. Kenapa Syiah ni benci Jibril ni? Naknya bukan pasal itu. Yang lebih tepatnya kerana ajaran Syiah ni asal daripada Yahudi. Ini kesepakatan, tuan-tuan, majoriti ulama sirah. Saya boleh sebut, tuan-tuan. Hatta ulama sirah di kalangan Syiah sekalipun. Saya boleh baca semua kitab ni. Boleh sebut. Saya pernah ajar berhujah. Saya bagi kitab Syiah, saya kata ni. Dia tak jawab, dia pergi merapu kat lain. Kesepakatan seluruh ahli sejarah ni punca daripada Abdullah bin Sabah, seorang yang berkulit hitam daripada Yaman, berketurunan Yahudi. Dia yang bawa, dia macam mana nak rosakkan Islam, dia tahu. Kalau dia nak menyerang Islam ke situ susah, betul tak? Islam kuat. Macam mana dia pura-pura masuk Islam, lepas tu nak buat lagu mana dia fikir, kalau aku nak lawan mereka semua tak boleh. Dia buat diverse. Dia mula nak memecahkan. Macam mana nak memecahkan? Dia buat sayang Ali baik, betul tak? Ali gini. Lepas tu sahabat lain jahat. Nampak? Licik dia nak menjahanamkan Islam. Kalau dia menyerang semua, orang akan lawan. Lah ni dia tipu orang, dia buat cara lagu tu. Dan orang Yahudi ni tuan-tuan, dia memang benci malaikat Jibril. Jadi benci Jibril. Pasal apa dia benci Jibril? Tuan-tuan tak, orang Yahudi di Madinah tu jumpa Nabi Muhammad SAW, tanya soalan, Nabi jawab semua. Last kali orang Yahudi ni, pendeta-pendeta Yahudi yang alim-alim ni, ulama-ulama Yahudi lah, jumpa Nabi SAW, tanya Nabi soalan. Kemudian dia berkata kalau Nabi jawab, kami masuk Islam. Banyak benda lah dia bertanya, tuan-tuan. Tentang Zulkarnainnya, tentang guruhnya, dia bertanya macam-macam. Nabi Yaqubnya makan apa, dia nazar, panjang cerita dia, tuan-tuan. Saya tak mahu nanti jadi cerita dia panjang, jadi cerita situ pula. Kita nak habiskan ni insya-Allah malam ni. Jadi tuan-tuan, last kali dah Nabi Muhammad SAW jawab semua. Dia bertanya satu, malaikat apa yang menyampaikan wahyu pada hang? Nabi Muhammad kata Jibril. Kata pendeta-pendeta Yahudi, kalau hang kata Mikail, kami semua beriman. Kami tak suka Jibril. Pasal apa? Jibril tu malaikat, kalau dia turun dia bawa azab. Kami sayang Mikail, macam panggil Syiah. Sayang ahli bait, sahabat Nabi benci sebiji. Panggil lagu tu sama dengan Kristian. Nabi Muhammad tak mau, Nabi Isa angkat jadi Tuhan. Panggil sama, tuan-tuan. Sama panggil dia. Yahudi kata kami sayang Mikail. Sebab Mikail kalau dia turun, dia bawa nabatat, dia bawa apa? Tumbuh-tumbuhan. Matar, dia bawa apa? Hujan. Rizq, dia bawa rizki. Tapi kalau malaikat Jibril dia turun, dia bawa azab. Sebab memang kalau tuan-tuan baca cerita, perasan tak semua cerita Nabi-Nabi kan? Bila nak turun azab, Jibril akan turun dulu. Jibril ni kerja dia pertama, banyak kerja Jibril ni. Pertama turunkan wahyu. Dan dia ketua malaikat, tuan-tuan. Sebelum azab turun, tuan-tuan, Jibril akan turun, betul tak? Sebelum azab tu berlaku, dia akan turun dulu. Dia akan turun dengan malaikat azab. Ingat waktu Rasulullah nak cerita Nabi Muhammad kena lempak batu tu kan di Taif. Kan Jibril datang, tapi Jibril datang dengan 2 malaikat penjaga gunung, betul tak? Dan Jibril kata, ya Rasulullah, ini 2 malaikat penjaga gunung. Bagi je arahan. Mekah duduk di bersama Mekah kan, ada gunung-gunung di keliling tu. Kalau nak, malaikat penjaga gunung ni boleh buat macam ni je, ranapkan penduduk Mekah. Abu Jahal, Abu Lahab apa semua tu, malaikat gunung ranapkan, penyekkan mereka. Bagi arahannya. Muhammad kata bahkan ku harap akan lahir daripada tulang sulbi Abu Jahal, Abu Lahab apa semua ni,
daripada keturunan mereka beriman. Lah ni tengok majoriti orang beriman. Ni Muhammad tak terima lah, tak berdoa lah kehancuran bagi umat dia. Jadi orang Yahudi tak suka Jibril. Kami tak suka Jibril. Kalau hang sebut Mikael, kami beriman. Jibril kami tak mau. Bila orang Yahudi, sebab tu tuan-tuan, tak heran pun bila Syiah benci Jibril. Pasal apa? Ajaran itu asal daripada Yahudi. Tapi dia tak mengaku lah. Sama juga tuan-tuan kalau tuan-tuan berasal orang Syiah. Dia buka puasa bila? Pernah tak duduk dengan orang Syiah? Dia buka puasa bila? Dia buka puasa lambat sikit. Pasal apa dia buka puasa lambat sikit? Dia takkan buka puasa. Tak percaya tuan. Carilah tuan-tuan. Kecuali dia nak pura-pura taqiyah dengan tuan-tuan lah. Biasanya dia akan tunggu lewat sikit. Kita azan tak buka puasa dah. Dia pun tak buka puasa. Dia pun akan tunggu lebih kurang dalam 15 minit ke 20 minit. Sebab apa? Dia pun kata malam ni bila nampak bintang, gelap-gelap. Gelap macam ni. Terbenam matahari bukan malam. Itu ta'rif mereka. Mereka pergi reka ta'rif. Ta'rif malam nampak bintang. Siapa yang sebut? Allah Ta'ala tak sebut. Quran tak sebut. Mereka pergi reka ta'rif tu. Malam ni dalam Islam apabila terbenam matahari. Betul tak? Terbenam matahari bukan nanti gelap terus. Walaupun matahari dah terbenam, tapi cahaya matahari itu masih ada di langit. Itu yang dia masih cerah. Tapi matahari dah terbenam. Dah maghrib. Tahu maghrib? Maghrib tu maksudnya matahari terbenam. Itulah malam. Dah masuk waktu malam. Baik. Tak apa tuan-tuan. Bila orang Yahudi kata dia benci Jibril, Allah Ta'ala turun Al-Quran. Kata Allah dalam surah Al-Baqarah, qul man kana aduwwan li Jibril. Wahai Muhammad, katakanlah pada orang Yahudi ni, siapa yang bermusuh dengan Jibril, dan termasuk puak-puak Syiah yang benci Jibril tu. Malah tuan-tuan kalau pergi di Iran, ada kumuk Jibril. Pasal apa ada kumuk Jibril? Pasal puak-puak Syiah kata Jibril mati lah. Jibril mati lah. Benci dengan Abang Jibril lah, kumuk Jibril ada. Inilah kumuk Jibril. Mati dah Jibril ni. Baik, tuan-tuan tak percaya, tak di internet tuan-tuan tengok makam Jibril, mati dah Jibril. Jadi kata Allah, qul man kana aduwan li Jibril, katakanlah Muhammad pada orang-orang yang musuh pada Jibril ni, barang siapa yang bermusuh pada Jibril, fa innahu nazzalahu ala qalbika, sesungguhnya Jibril itu turun kepada hati kamu, menyampaikan wahyu. Musaddiqan lima baina yadayhi wa busyra lil mu'minin wa hudan wa busyra lil mu'minin. Dia turun bawa wahyu, berita gembira dan petunjuk bagi orang beriman. Kemudian kata Allah, sambungan ayat tadi, man kana aduwwan lillah, siapa yang bermusuh pada Allah, wa malaikatihi wa rusulihi, siapa yang bermusuh pada Allah, malaikat dia dan rasulnya, wa Jibril, dan bermusuh dengan Jibril, wa Mikael, dan bermusuh dengan Mikael, fa innallaha aduwwul lil kafirin, sesungguhnya Allah musuh kepada orang kafir. Makna dia apa? Jelas. Siapa benci Jibril, siapa bermusuh dengan Jibril, Quran kata fa innallaha aduwwul lil kafirin, Allah musuh pada orang kafir. Allah sebut jelas kafir. Jadi kalau ada orang Syiah yang benci Jibril, kafir. Baik tuan-tuan, kemudian atau ia berkata ia qawwat, yakni orang yang memegang orang yang buat zina jika ia semayang, atau apa yang mengena kebajikan orang yang semayang. Begini tuan-tuan. Atau ia berkata qawwat. Tuan-tuan qawwat ni, orang yang memegang orang yang buat zina. Apa makna dia? Makna dia bapa ayam. Saya mula saya tak faham juga. Saya cari dalam kamus Arab. Rupanya qawwat ni adalah orang bapa ayam. Macam mana? Dia yang urus pelacur kan. Dia urus pelacur. Siapa yang nak layan pelacur, bayar kat dia lah. Dia bagilah. Bapa ayam kan. Jadi tuan-tuan, memegang orang, jika aku semayang, maksudnya apa? Dia hina. Kalau aku ni semayang, aku ni standard bapa ayam ni, itu bahasa dia. Dia tak semayang, kita suruh dia semayang. Semayanglah, dah tua dah. Dia kata apa? Aku kalau semayang, aku ni standard bapa ayam ni. Dia hina semayang tu. Betul tak tuan-tuan? Dia hina semayang. Kalau tak semayang okey, kalau semayang aku ni standard bapa ayam ni. Ini kafir. Sama orang kalau dia kata apa? Aku ni tak pakai tudung tak apa. Kalau pakai tudung, aku ni munafik, hipokrit. Bahaya tu. Betul tak tuan-tuan? Jangan sebut lagu tu, hang tak nak pakai, hang dah berdosa. Jangan duk kata kalau pakai tudung hipokrit lah apa, perkataan itu boleh jadi kufur. Itu saya kata lidah ni cukup bahaya nah. Sangat bahaya. Apa yang mengena kebajikan orang yang semayang, ataupun dia kata apa?
Buat apa semayang? Betul tak? Baik tak payah semayang. Dia tengok orang semayang. Aku tengok hang ni semayang 5 waktu. Hang ni miskin. Buat apa hang semayang? Dia sebut lagu tu. Baik tak payah semayang. Apa dapat faedah semayang? Saya jaga-jagalah tentang benda tu kufur. Yang pertama tuan-tuan lagu ni. Rezeki ni Allah Ta'ala tentukan. Betul tak tuan-tuan? Kalau lah tuan-tuan anggap kaya itulah kebahagiaan, itu Firaun lagi paling bahagia. Firaun ni paling bahagia Bill Gates lah, Jeff Bezos lah, Elon Musk lah. Dia pun kaya-kaya tuan-tuan. Jack Ma lah yang kaya-kaya. Bukan. Yang paling bahagia orang yang Allah Ta'ala redha, yang masuk dalam syurga. Kat dunia ni tuan-tuan kaya pun tuan-tuan sakit. Betul tak? Tuan-tuan kaya pun tuan-tuan letih. Tuan-tuan kaya pun tuan-tuan kadang-kadang bergaduh dengan orang. Tuan-tuan kaya-kaya pun kadang-kadang ada orang dengki dengan tuan-tuan. Tuan-tuan kaya-kaya pun tuan-tuan kadang-kadang macam-macam penyakit mai. Betul tak tuan-tuan? Tak bahagia mana pun. Banyak mana orang kaya yang kita jumpa tak bahagia pun. Ni tak boleh makan, tu tak boleh makan. Betul tak? Macam-macam tak boleh makan. Allah Ta'ala dah sebut dunia ni tempat diuji. Jangan tengok dunia semua, ingat akhirat. Nah, bila kita kenang akhirat, kita tahulah dunia ni tempat kita diuji. Baik. Kemudian apa ya, atau semayang ini tiada patut bagi gua. Teman kata tak patut aku semayang. Semayang ni sepatutnya tak diwajibkan pada aku. Dia hina hukum tu lah. Dia menafikan. Nah, dengan qasad mempersendakan atau menghalalkan, meninggalkan dia atau sempena dengan jahat dia. Sama ada dia saja nak buat lawak, mempersendakan, memperlekehkan semayang, atau dia menghalalkan, ataupun disebut lagu ni sebab apa? Bagi dia halal tinggal semayang. Halal tinggal semayang, ataupun lebih baik tak payah semayang bagi dia. Boleh jadi kufur. Atau sempena jahat dia, ataupun pasal dia ni memang jenis jahat, pangai huduh jahat, kata lagu tu, boleh jadi kufur. Ada satu cikgu tuan-tuan di Terengganu. Ni cerita kawan saya lah. Kawan saya masa dia sekolah di Terengganu, bagi saya perbuatan tu bahaya lah. Perbuatan tu bahaya lah. Dia cerita masa kawan saya mengaji di Terengganu tu, ada satu cikgu matematik. Cikgu matematik. Tuan-tuan perasan tak kalau tuan-tuan pergi sekolah mana-mana lah, sekolah mana-mana lah sekolah kan, kalau ada orang Islam, biasanya sebelum belajar doa ke tak berdoa masuk kelas? Ada doa ke tak ada? SMK ada doa tak? Pasal tak? Kalau cikgu masuk ada berdoa dulu ke tak ada? Boleh kata semua ada lah. Daripada saya kecil lagi doa dia samalah. Allahumma ftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahim. Ini doa boleh kata semua yang kita baca seluruh Malaysia. Ada satu cikgu mat ni dia tak suka tuan-tuan. Pasal dia tengok baca doa pun tak cerdik pun. Dia tengok lagu tu, baca doa tak cerdik pun. Tuan-tuan, dia buat apa? Dia bila dia masuk masa dia ni kawan saya cerita lah, kat universiti dia cerita, bila dia masuk je kelas dia buat macam ni. Perkala ni maksud apa? Macam selalu amin. Macam selalu amin. Dia tak bagi budak-budak doa pun. Bila budak angkat tangan, macam selalu perkala. Lepas tu terus belajar. Ini bahaya. Betul tak tuan-tuan? Bahaya. Hina ke? Tapi buatan ni bahaya. Tuan-tuan bayangkan kalau tuan-tuan lepas semayang, tuan-tuan sakit perut, tuan-tuan doa, ya Allah macam selalu ya Allah. Saya ingat tak ada adab pun. Tak tahu ada adab pun macam tu. Tak ada adab. Tak ada adab. Perbuatan itu agak tak bagus lah. Kita kena tahu, memanglah ada orang Jepun pandai, orang Cina pandai, semua orang pandai kerana dia mengambil sebab. Betul tak tuan-tuan? Kita doa ni mendapat pahala, mengambil sebab mendapat pahala, tawakal dapat pahala, semua kena. Usaha kena, usaha dapat pahala, doa dapat pahala, tawakal dapat pahala. Kita orang Islam ni kadang-kadang tawakal kurang, doa dah banyak dah, dapat pahala dah, dapat pahala dah, tak rugi pun doa tu. Tapi kadang-kadang usaha kita kurang, memanglah tak dapat. Tapi pahala doa tu dapat tak? Dapat. Kadang-kadang ada orang dia doa okey dah, tawakal okey dah, tapi usaha dia tak apa usaha. Dia tak mau, usaha kena. Orang yang bukan Islam, dia mengambil usaha, dia tak ada doa, dia tak dapat pahala.
Dia tak ada tawakal, dia tak dapat pahala, tapi dia mengambil usaha. Orang usaha dapat. Saya bagi contoh simple macam ni lah tuan-tuan. Ada pokok sawit depan tuan-tuan. Jadi tuan dia kata, siapa nak ambil? Tuan-tuan dengan kawan tuan-tuan. Kawan tuan-tuan bukan Islam. Tuan-tuan Islam. Jadi dia kata, siapa nak buah ni ambil lah. Kita tak pergi ambil pun. Kita hanya berdoa supaya buah tu mai kat kita. Dan bertawakal. Yang hak bukan Islam ni, kawan kita ni, dia pergi ambil galah, dia pergi kait. Saya nak tanya tuan-tuan, siapa yang dapat? Dia lah dapat. Betul tak? Pasal dia usaha. Semua sama. Konsep dunia begitu. Tapi kita berdoa dapat pahala. Kita berdoa dapat pahala. Tawakal dapat pahala. Tapi kita salah konsep tu yang kita tak dapat. Betul tak? Kita yang salah. Tapi bila tuan-tuan berdoa, tuan-tuan merendahkan diri pada Allah, dapat pahala. Boleh tak? Tuan-tuan tawakal dapat pahala. Tapi tuan-tuan salah konsep, tuan-tuan tak dapat. Itu saja. Sama dalam dunia ni. Siapa usaha lebih dapat. Itu kita panggil hukum adat tuan-tuan. Hukum adat dan sebab. Macam tu ya tuan-tuan hukum ni. Siapa usaha lebih, Allah Ta'ala bagi lebih. Sebab manusia dijadikan terikat dengan sebab. Boleh tak? Baik. Gitulah tuan-tuan. Dia ikut sebab. Saya pernah sebut kat tuan-tuan tentang apa yang mak Nabi Isa kan, Maryam, waktu dia sakit nak bersalin tu. Dia berjalan jauh berpuluh ratus kilometer. Dia tengah sakit beratus kilometer berjalan tu, dia sakit nak bersalin Nabi Isa. Dia jauh, dia larikan diri, dia malu kan. Yalah tak ada siapa sentuh dia, dia tak kahwin, tiba-tiba dia beranak, malu kan. Ayah dia orang soleh, pak saudara dia Nabi Zakaria, sepupu dia Nabi Yahya, malulah. Dia pergi tengah sakit perut nak bersalin tu. Tuan-tuan tahu orang perempuan bila dia sakit nak bersalin tu, contraction tu kan, dia kena ada tenaga. Sebab dia nak apa? Dia nak, orang panggil apa? Dia nak teran tu lah. Teran keluar tu kena ada tenaga. Tak ada tenaga tak boleh. Kalau dia tak ada tenaga tu yang dia buat operate, dia tak mampu, dia lemah. Jadi Maryam ni nak teran lah, nak lahirkan Nabi Isa alaihi salam. Maryam alaihi salam ni dia lapang. Tenaga tak ada kan, lapang. Allah Ta'ala firman pada Maryam, Allah Ta'ala kata apa? Wa huzzi ilaiki bijiz'in nakhlati tusaqit alaiki rutaban janiyya. Saya pernah sebut kat tuan-tuan banyak kali ni. Kata Allah, goncanglah pokok kurma dengan tanganmu, akan turun rutab, kurma basah tu kan, yang segar. Dia pun goncang dengan tangan dia, goncang pohon kurma, jatuh kurma tu. Saya nak tanya tuan-tuan, boleh tak Allah Ta'ala bagi terus kurma tu tanpa digoncang? Boleh tak boleh? Boleh tak boleh? Boleh. Boleh tak Allah Ta'ala jadikan dia kenyang, tak payah makan kurma? Boleh. Tapi Allah Ta'ala nak beritahu manusia dijadikan bukan seperti malaikat. Kita terikat dengan sebab. Itu fitrah manusia. Nak kenyang makan, nak ada tenaga makan. Okey tuan-tuan. Walaupun logiknya Maryam goncang pokok kurma, tengah sakit nak beranak, tangan dia mana boleh jatuh kurma. Betul tak tuan-tuan? Ni tuan-tuan yang ada dalam masjid ni, tuan-tuan pergi goncang pokok sawit ramai-ramai, ada jatuh satu tak? Pokok sawit dengan kurma sama lah tuan-tuan. Ni dalam satu masjid ni pergi goncang ramai-ramai, satu sawit tak jatuh. Sebenarnya logiknya yang Maryam itu goncang takkan boleh jatuh pun. Tapi Allah Ta'ala suruh pasal apa? Manusia usaha dulu. Nampak tak? Sakit-sakit pun usaha. Ni kita malas. Betul tak? Jadi jangan salah konsep. Itu yang Imam Abu Hanifah, dia pernah lalu di Baghdad. Imam Abu Hanifah ni imam mazhab. Tuan tahu di dunia dia ada 4 mazhab yang muktabar kan. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali kan. 4 ni yang muktabar. Kalau ada orang dia tak pegang 4 ni, maksud dia ada mazhab sendiri tuan-tuan. Mengarut dia, mazhab sendiri ni mengarut dia. Jadi tuan-tuan, 4 mazhab ni. Yang nombor 1 tu Imam Abu Hanifah, dia lah Hanafi. Imam Abu Hanifah ni kaya sebab dia keturunan Raja Parsi, kaya. Dan dia ni businessman, peniaga. Bisnes dia jadi, memang kaya tuan-tuan, hartawan, jutawan. Kaya sekaya-kayanya. Orang dia smart, handsome, wangi je dekat jalan. Smart. Jadi Imam Abu Hanifah ni jalan di kota Baghdad. Jalan-jalan, dia lalu di satu rumah.
Dia dengar orang dalam tu berdoa. Orang dalam rumah tu berdoa. Dia lalu kot tingkap. Orang dulu kan tingkap. Negara Arab kan tingkap terbuka lagu tu. Dia dengar orang tu berdoa, ya Allah saya ni lapar. Ya Allah saya miskin. Hamba-Mu ni susah ya Allah, tak ada makan. Dia merayu-rayu lah. Bagilah makan, bagilah duit. Merayu-rayu dia berdoa, tuan-tuan. Dan orang ni pemuda, tuan-tuan, bukan orang tua, orang muda. Doa merayu-rayu. Sampai Imam Abu Hanifah dengar ni kesian. Kesianlah hati dia lah. Imam Abu Hanifah ambil duit, buh dah apa? Ambil duit. Imam Abu Hanifah apa? Bubuh dalam bekas duit ni, dalam uncang balin. Balin dia tengah doa duit jatuh. Masya-Allah, macam tu lah tuan-tuan. Macam daripada langit lah. Duit jatuh kan. Oh, dia seronok lah. Tak apalah. Selang berapa lama tu, Imam Abu Hanifah lalu lagi kat rumah tu. Doa yang sama juga. Ya Allah, aku ni susah, lapar, tak ada kerja, macam-macam lah. Ya Allah bagilah duit macam hari tu. Dia malas, tuan-tuan. Macam cerita apa? Nujum 4 belalang kan. Sedangkan ulat dalam batu pun. Sebab tu orang Melayu kadang-kadang jadi macam nujum 4 belalang, betul tak? Malas. Tapi hatinya jujur, kan? Hati jujur pun malas. Hidup susah. Tak payah bohong lah. Betul tak kan? Hatinya jujur, tak ada. Bila masa puteri raja nak kahwin dengan hang, cerita nujum 4 belalang itu mengarut dia. Betul tak? Tu orang kadang-kadang duduk berangan macam nujum 4 belalang tu. Kok lah dapat ilmu hikmat, boleh begini-gini. Kok lah puteri raja mana berkenan. Tuan-tuan, dia takkan berlaku lah tuan-tuan. Bohong ya. Betul tak? Tak berlaku. Tuan-tuan tengok sengih boleh lah. Tuan-tuan jangan duduk berangan hidup tuan-tuan jadi lagu tu. No. Takkan jadi. Never. Never and ever tuan-tuan. Orang dia sebut. Takkan jadi lagu tu. Ni jenis malas lah tuan-tuan. Fikir macam nujum 4 belalang kan. Duduk malas. Malas sangat. Kau kikihlah arang-arang di mana. Kopi daripada tu tuan-tuan. Arang-arang tu belalang. Asalkan hitam pun jadilah malas sungguh. Baik, tak apalah tuan-tuan. Jadi Imam Abu Hanifah dengar lagi dia doa. Kesian tak tuan-tuan? Oh, kesian lah. Kesian lah dia merayu-rayu lah apa tu. Nak apa? Bagilah duit macam hari tu. Muka tak malu tuan-tuan. Quran kata fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Habis sembahyang Jumaat bertebaranlah cari rezeki kan. Allah Taala suruh cari rezeki itu pahala, cari rezeki itu ibadah. Sembahyang ibadah, zikir ibadah, cari rezeki ibadah. Kenapa konsep ibadah ni disempit kan? Siapa yang ajak kita? Ibadah ni baca Quran, zikir, salah. Siapa yang kerja dia sapu sampah di highway, itulah yang bagi makan isteri dengan anak dia. Dia sapu sampah tu lebih afdal dari tahajud tuan-tuan. Lebih afdal daripada puasa sunat, lebih afdal daripada zikir, lebih afdal daripada baca Quran. Sebab itu semua sunat. Yang dia sapu sampah tu itu wajib cari rezeki, wajib. Rezeki untuk dia dengan anak-anak. Tolonglah betul balik tuan-tuan. Kita ni kalau orang tengah baca Quran tuan-tuan tiba-tiba meninggal, viral tuan-tuan. Kematian dicemburui. Betul lah, saya tak nafikan. Dia mati dalam sujud terakhir sembahyang tahajud, Masya Allah, viral. Ada orang yang susah, anak dia susah, betul tak? Dia nak pergi kerja, dia pun sakit, tapi terkenang anak dia yang tak ada makan, isteri dia tak ada makan. Badan yang penat-penat pun dia pergi kek sawit. Pasal apa? Isteri dengan anak aku tak ada makan. Dia berjuta kali lebih afdal. Dia lebih afdal. Betul tak? Tapi orang tak pandang benda ni. Betul tak? Orang tak pandang pun. Dia sakit-sakit untuk isteri dengan anak dia tu. Tapi dia semayang lah. Jangan tak semayang. Tak semayang hilang semua. Tak semayang, hang tak ada hubungan dengan Allah. Hang nak harap pahala daripada apa? Hang hubungan pun tak ada. Hubungan dengan Allah pun tak ada. Nak harap pahala syurga lagu mana? Hang tak ada hubungan dengan Allah. Semayang itu tanda hang mempertuhankan Allah. Hubungan hang merendahkan diri pada Allah. Ni hang tak ada merendahkan diri pada Allah, tak ada memerlukan Allah, perhambaan, tiba-tiba nak pahala, tak ada benda ni, mohong semua. Kalau dia orang yang semayang lah, penat-penat pergi jalan ikan. Pasal apa? Teringat anak kat rumah tu. Penat-penat, betul tak kan? Pasal apa? Teringat anak kat universiti pula nak duit. Betul tak kan? Cari macam mana nak buat ni. Betul tak? Fikir buat apa? Pergi beli mesin rumput lah. Betul tak kan? Malu-malu tanya orang kan, boleh ikut saya mesin rumput. Betul tak?
Orang tak pandang pun. Dia tengah mesin-mesin sakit jantung mati. Tak ada siapa nak viral. Kematian dicemburui. Padahal dia datang dengan harapan isteri, anak di belakang dia. Orang tak pandang, tuan-tuan. Konsep sekular tu masuk dalam kepala. Konsep agama tu disempitkan. Dia lebih afdal. Nabi pernah marah orang, sebahagian sahabat. Tengok pemuda kan, badan tough, kuat, angkat kayu cari rezeki. Ada sahabat kata, kalau dia ni berjuang di jalan Allah kan bagus. Nabi kata jangan sebut lagu tu. Kalau dia keluar pasal dia nak tanggung isteri, anak dia ataupun ibu dia, fahuwa fi sabilillah, dia dah berada di jalan Allah dah. Kalau mati, mati di jalan Allah. Baik tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, kali kedua Imam Abu Hanifah balik lagi. Tak apalah. Selang berapa lama lalu lagi. Kali ketiga pun sama, doa lagi. Ya Allah, bagilah duit macam hari itu. Tak malu tuan-tuan. Tak malulah. Harjalah. Allah Ta'ala suruh berdoa, Allah Ta'ala suruh usaha. Ni hang ambil doa saja, yang usaha hang buang. Siapa ajak lagu tu? Imam Abu Hanifah kali ni tengok tak boleh biar. Yang ni kalau duk bagi sampai sudah duk lagu tu. Imam Abu Hanifah bagi duit juga, tapi tu dia nak tahu, wahai sahabatku, wahai saudaraku, bukan begini. Kau kena berdoa, bekerja dan Allah bagi rezeki. Selepas pada tu Imam Abu Hanifah menampak dia pergi cari rezeki. Okeylah tuan-tuan, betul tak kan? Buat apa yang boleh cari rezeki. Okey tuan-tuan. Kemudian atau berkata ia bagi orang Muslim, aku seteru kamu dan seteru Nabi kamu. Ataupun dia kata pada orang Islam, orang Islam dia kata apa? Aku musuhan dan aku musuh Nabi hang. Nabi kita siapa tuan-tuan? Nabi Muhammad SAW. Orang yang musuhi Nabi kafir, betul tak? Tapi dia kata aku musuhan. Musuh pasal apa? Bergaduh. Itu pasal apa? Pasal tanah belakang rumah. Itu cerita lain. Bergaduh pasal apa? Kucing dia duduk berak depan rumah kita. Itu cerita lain. Itu bergaduh lah. Tak elok lah bergaduh tuan-tuan. Tapi nak cerita yang itu bukanlah kufur. Ni kalau disebut aku musuh kamu, musuh kamu dan Nabi kamu, maksud dia permusuhan ini atas dasar agama. Tidak, akidah. Kufur. Atau dikata bagi Syarif aku seteru kamu dan nenek kamu dikenali dengan Nabi SAW. Ataupun dikata bagi Syarif ni keturunan Nabi lah. Bila sebut Syarif, keturunan Nabi. Tuan-tuan tahu yang Sayyid tu kan? Tapi tuan-tuan kena tahu, bukan semua Sayyid itu keturunan Nabi. Ada yang palsu. Boleh lah, ada palsu. Bukan semua Syarifah itu keturunan Nabi. Ada yang menipu pun ada tuan-tuan. Tuan-tuan boleh baca dalam sejarah di Malaysia ni, memang ada, sebelum ada apa, Maktabah Alawiyah, yang sanad-sanad keluarga tu kan, orang pakat menipu kata dia keturunan Nabi. Bagi saya mudah saja. Kalau dia dakwa keturunan Nabi pun, kalau dia tak semayang, dia bukan keturunan Nabi, walaupun darah daging dia. Kenapa saya sebut lagu tu tuan-tuan? Cerita ni mudah saja. Pak saudara Nabi yang paling seronok sekali Nabi lahir siapa? Abu Lahab. Paling seronok. Tabat yada Abi Lahab wa tab. Celaka dua tangan Abu Lahab. Pak saudara Nabi, tapi apa? Mati kufur. Allah Ta'ala sebut celaka bagi tangan dia. Dan dia apa? Akan masuk neraka. Saya sela naran dzatal habi wa imra'atu hammalatal hatab. Dia masuk neraka, bini dia tanggung bara api neraka. Pak saudara Nabi dengan mak saudara Nabi. Siapa yang kata bila keturunan Nabi dia duduk di satu makam? Tak. Keluarga Nabi ni tuan-tuan, kalau dia bertakwa, kita hormat dia. Betul tak? Kalau dia buat maksiat, kita benci maksiat dia, tapi kita ingat kita tak cela keturunan dia. Betul tak? Pasal dia keturunan Nabi. Hatta keturunan ni, orang yang bukan keturunan Nabi pun tak boleh cela. Betul tak? Boleh ke cela keturunan orang lain? Tak boleh. Walaupun dia bukan keturunan Nabi. Kalau macam tu, Islam ni double standard. Betul tak? Oh, keturunan Nabi tak boleh celah, keturunan lain boleh maki. Tak salah tu. Semua keturunan tak boleh maki. Hatta kita semua ni, kullukum min Adam. Nabi pun sebut, kita semua daripada Adam. Semua keturunan Nabi. Bukti yang kedua, pertama Abu Lahab. Yang kedua Abu Talib. Abu Talib pendapat yang benar, paling kuat, majoriti, sepakat ahli tafsir, malah katanya sepakat seluruh orang Islam, dia mati kafir. Cuma ada orang kata Abu Talib mati Islam ni sebahagian sufi je kan, sufi. Sufi ni kadang-kadang dia memang pelik sikit. Dan Syiah, dua tu lah. Jadi kalau tuan-tuan jumpa ada orang kata Abu Talib mati Islam, sama ada dia ada sufi. Sufi yang tarikat duduk menari kubur, kadang pergi sujud kat kubur. Hak jenis-jenis tu lah. Hak jenis-jenis tu lah kadang-kadang.
Tuan-tuan nak tengok mereka ni pergi Mesir, tuan-tuan tengok, tuan-tuan geleng kepala lah tuan-tuan. Tengok, bukan semua orang Mesir, tapi sebahagian tarekat yang jahil itulah. Jadi kalau ada orang kata Abu Talib mati Islam, dua tu je. Sama ada di Sufi ataupun di Syiah, dua tu je. Jadi ada Sufi yang okey tuan-tuan, ada Sufi tapi dia okey, akidah dia okey. Cuma Sufi ni rajin sikit. Cuma yang masalahnya kadang-kadang bila Sufi ni dia tak tengok hadis, tak tengok ulama tafsir, tak tengok kaedah usul fiqh, betul tak? Jadi dia banyaklah dia duk takwil bukan-bukan. Itu yang jadi pandangan dia pelik-pelik. Baik, jadi tuan-tuan, yang kedua berkenaan cerita anak Nabi Nuh. Tengok anak Nabi Nuh Kanaan kan tak beriman. Waktu Nabi Nuh naik kapal tu, Allah Ta'ala janji pada Nabi Nuh, Allah Ta'ala akan selamatkan Nabi Nuh dengan ahli keluarga. Ni jaminan Allah. Bila turun bala, banjir satu muka bumi ni, mati habis semua yang ada atas muka bumi ni, Allah jamin bagi Nabi Nuh akan selamatkan ahli keluarga Nabi Nuh AS. Rupanya bila Nabi Nuh ni atas kapal, isteri dia tak naik. Isteri dia tak naik. Padahal Nabi Nuh berdakwah 950 tahun, rupanya isteri dia tak beriman. Tapi Allah jamin nak selamatkan isteri dia dengan anak dia. Dia faham gitulah, ahli keluarga dia, ahli. Masa kapal tengah ni, dia nampak anak dia tengah berenang. Yang tak beriman itulah, Kanaan nama dia, Kanaan ataupun Kanaan, tengah berenang. Nabi Nuh kata apa? Qala ya bunayya arkam ma'ana, wahai anak, mainlah naik kapal sekali dengan ayah. Betul tak? Kata anak dia apa? Qala sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Nabi Nuh terkejut, anak dia tak beriman. Apa kata Kanaan? Saya akan pergi berenang ke gunung, gunung akan selamatkan saya daripada air. Kata Nabi Nuh pujuk anak dia. Qala la asimal yawma min amrillah. Hari ni tak ada orang boleh selamatkan hang. Gunung pun tak boleh, gunung pun tenggelam. Everest pun tenggelam tuan-tuan, Everest pun tenggelam. Tengah pujuk anak dia tu, wa hala bainahumal mawj fa kana minal mughraqin. Tengah pujuk tu ombak besar mai, pelan anak Nabi Nuh. Ombak mai kan? Ombak bagi apa? Gelombang air laut yang besar mai, telan anak dia. Nabi Nuh alaihi salam ni, dia termenung. Allah janji nak selamatkan dia dan ahli keluarga dia. Isteri dia tenggelam, tak mau naik sekali. Kanaan tenggelam, tak nak naik sekali. Anak dia sayang tuan-tuan. Qala ya bunayya, wahai anakku sayang. Dia merayu. Siapa tak sayang anak tuan? Nabi Nuh ni umur dia 1000 tahun. 1000 tahun hidup dengan anak dia. 950 tahun berdakwah. Bayangkan hidup 900 tahun dengan anak. Kasih sayang macam mana? Sayang dia merayu pada anak dia. Nabi Nuh ni dia termenung. Dan Nabi Nuh ni dia pelik lah. Janji Allah nak selamatkan ahli keluarga dia, sedangkan isteri dengan anak dia tak naik. Yang bersama dengan dia, anak dia yang beriman dan orang yang beriman lah, pengikut dia yang beriman. Kata Nabi Nuh alaihi salam, kata Allah Azza wa Jal, innahu, Nabi Nuh berdoa pada Allah. Lepas bila Nabi Nuh termenung, tinggal anak dengan isteri dia tenggelam tu, Nabi Nuh berdoa apa? Rabbi inna bni min ahli, wahai Tuhan, anak aku ni kan daripada keturunanku. Wa inna wa'dakal haq, dan janji kamu benar. Kamu dah janji nak selamatkan keluarga aku, anak aku daripada keluarga aku. Betul tak? Banyak orang sangka begitu. Dia daripada air mani Nabi Nuh AS, daripada keturunan Nabi Nuh AS. Apa jawab Allah Azza wa Jal? Kata Allah, innahu laisa min ahlik, dia bukan daripada keluargamu. Ya, daripada darah daging betul, dari sudut biologi betul, tapi dari di sisi Allah, innahu laisa min ahlik, dia bukan keluarga hang. Di sisi Allah dia bukan keluarga hang, bukan keluarga kamu. Innahu amalul ghairu salih, pasti amalan dia tak elok. Nampak tuan-tuan? Pasti amalan dia tak elok. Jadi walaupun itu keturunan Nabi Nuh, zuriat dia secara biologi, di sisi Allah tak diiktiraf. Habis tu siapa keluarga Nabi Nuh? Yang Allah Ta'ala jamin nak selamatkan tu siapa? Pengikut Nabi Nuh yang beriman, sekalipun bukan keluarga dia. Nampak tak? Sebab tu dalam tuan-tuan selawat semayang kan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala li sayyidina Muhammad, kan semayang kan, selawat pada Nabi Muhammad dan keluarga Nabi. Siapa keluarga Nabi? Pendapat yang paling, bagi saya yang paling tepat mendekati kebenaran, pandangan Imam Nawawi dengan Imam Qurtubi. Pasal apa? Dia kata umat Nabi ni
mencakupi seluruh umat Nabi Muhammad yang bertakwa, beriman dan bertakwa. Kalau tuan-tuan beriman dan bertakwa, takwa ni maksudnya tuan-tuan buat segala yang wajib, tinggal segala yang haram. Masa tuan-tuan selawat tu dapat juga pada tuan-tuan. Betul tak tuan-tuan? Ini menepati yang paling tepat lah. Tidak ada standard, betul tak kan? Pasal hang keturunan ni ada standard lebih pada orang lain, tak ada. Cuma kita kalau tahulah dia ni keturunan Nabi, kita hormat dia. Dua, pertama dia orang beriman. Yang kedua ada darah daging Nabi. Itu pun kalau betul, yang tipu pun banyak tuan-tuan. Nah, yang tipu pun banyak. Baik tuan, saya habiskan. Dan hasil kebanyakan demikian ibarat itu sekiranya kembali kepada intiqad atau perbuatan atau perkataan yang menunjukkan atau menghinakan dan mempersendakan dan meringankan dengan Allah atau dengan kitabnya atau rasulnya atau malaikatnya, atau akan tanda kenyataan agama ataupun tanda-tanda syiar agama, atau akan hukumnya, hukum agama, dan akan janji kebaikan atau kejahatan, jadi kafir. Mempersendakan, mempermainkan, buat lawak ke benda-benda ni, jadi kafir. Berlindunglah kita daripada yang demikian itu dengan Allah daripadanya, maka hendaklah ditakuti sebenar-benar takut dan dipeliharakan daripadanya dengan belajar ilmu syariat supaya dapat kita jauhkan diri daripadanya lah. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Habis. Akan datang 16. Betul bang ni? Itu saya tandalah. Bawa akan datang bawa 16. Cukup sekadar itu tuan-tuan, saya mohon maaf. InsyaAllah kita bertemu pada bulan hadapan. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum sa'il muslimin wa muslimat minal mu'minat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma, tafarruqana min ba'di tafarruqa ma'suma, wa la taj'al minna syaqiyya wa la mahruma wa la madrura. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.